kita nak engage student untuk awal-awal tu. Macam sekarang saya tanya khabar semua. Jadi kita tahu student itu berada dengan kita. Jadi laman web dia adalah mentimeter.com ini. Mentimeter.com ini. Ia percuma saja untuk beberapa Mentimeter. Jadi kita sangat interaktif lah. Kita boleh buat poll, kita boleh buat cloud macam ini berdasarkan jawapan-jawapan yang cikgu-cikgu bagi anak-anak murid pelajar bagi. Jadi kalau kita nak bagi satu pertengahan pembelajaran pun kita boleh. Macam kita tanya soalan and then kita minta budak murid-murid jawab on the spot. Kita bagi link lah, kita prepare lah siap-siap dahulu. Kita bagi link and then students akan jawab. Dan outputnya kita boleh buat dalam bentuk cloud word macam ini ataupun pelbagai bentuk lagi. Okay, ini yang pertama, mentimeter.com. Okay, seterusnya saya nak fokus kepakaran saya adalah berkaitan dengan teknikal sebenarnya. Kepakaran saya berkenaan dengan teknikal di mana peralatan-peralatan dan juga beberapa software-software lah yang biasa saya guna. Jadi untuk yang pertama ini saya pecahkan kepada 3 jenis. Ada jenis yang pertama, jenis yang kedua dan jenis yang ketiga. Okay, ini untuk jenis yang pertama di mana untuk biasalah cikgu-cikgu kita buat Google Meet, kita akan gabung 2 gadget. Yang ini jenis yang pertama, gabungan 2 gadget antara laptop dan juga smartphone ataupun handphone. Biasanya ada juga cikgu yang gunakan satu gadget sahaja, iaitu menggunakan laptop sahaja. Guna laptop sahaja. Sebab apa saya sarankan cikgu-cikgu menggunakan 2 gadget, di mana satu, kalau kita guna presentation, kita dah tak nampak dah student tu buat apa dalam Google Meet itu. Jadi kita tak tahu, kita shock sendiri je. Kita mengajar tu shock sendiri je. Tetapi kalau kita ada satu lagi gadget ini digunakan sebagai memantau. Kita guna sebagai untuk memantau betul ke apa yang saya present ini. Keluar tak apa yang saya present ini. Di situ. Jadi satu ini, kalau kita guna satu saja boleh, tak ada masalah. Tapi macam kita tengok, kita tulis kat whiteboard, budak duduk belakang kita tak tahu apa yang budak buat. Kita tulis je belakang ni, kita tak tahu budak itu buat apa. Itu kelebihan lah kalau kita guna gadget. Okey, seterusnya saya nak bincang berkenaan dengan laptop ini. Laptop ini dia biasanya kita tengok 4 komponen lah. Biasanya kita tengok 4 komponen. Yang pertama, prosesor dia lah. Yang kedua, RAM. Yang ketiga, graphic card. Dan yang keempat, storage dia. Sama ada SSD lah. SSD ataupun HDD. Okey, untuk zaman sekarang saya nak bagi tahu, untuk zaman sekarang saya recommend lah kalau cikgu-cikgu berminat untuk mengupgrade gadget cikgu, saya cadangkan guna prosesor i5 ataupun AMD Ryzen 5. Itu yang latest, bukan yang latest lah, yang sesuai lah untuk kegunaan kita. Kalau tak, dia dah outdated, dia dah ketinggalan zaman. Sebab kita nak guna laptop ni lagi lama, 3-4 tahun lagi. Jadi apabila kita dah beli yang outdated sekarang, jadi banyak ekosistem software tu dia tak support. Contohnya sekarang pun dah war-war Windows 11, dah banyak juga laptop yang tak boleh support Windows 11 sebab dia punya prosesor itu tak dapat menampung requirement Windows 11 itu. Jadi kalau kita nak beli laptop,
saya cadangkan untuk i5 ataupun Ryzen, dia ada dua company lah, Intel dengan AMD itu. Jenis dia Ryzen 5 dan ke atas. Lagi atas lagi bagus lah sebab kita nak guna benda ni lama. Okey, RAM. RAM zaman sekarang sekurang-kurangnya 8 gig. 8 gig. Kalau 4 gig tu memang sangat tak berkuasa lah. Kita buat kerja pun lambat, buka software pun lambat. Dia slow sangat. Dan saya recommend adalah 16 gig. Yang ni lajulah. Ni untuk kita smoothkan kita punya pekerjaan lah, nak buat slide ke apa. 8 gig tu minimum sebenarnya sebab untuk Windows 10 pun dah banyak resource kita pakai. Dan graphic card dia ada dua jenis, Nvidia dan juga satu lagi yang warna merah tu, Radeon saya rasa. Dan kebanyakan laptop dia ada built-in, dia ada built-in graphic card, tak ada masalah. Guna saja, tak ada masalah. Tetapi kalau ada graphic card disertakan dalam laptop tu lebih bagus. Di mana prosesor ni tak perlu proses bahagian grafik banyak sangat. Kalau kita ada graphic card, 2 orang buat kerja. Kalau kita tak ada graphic card yang jenis ini, seorang saja buat kerja, jadi banyak kerja dia. Jadi cepatlah dia punya hang itu. Dan seterusnya adalah SSD ataupun HDD. Jadi kita akan pilih SSD iaitu yang latest lah. Di mana yang ini melajukan proses mengambil data daripada maklumat daripada laptop kita yang kita save, dia cepat buka, di mana dia lagi laju lah berbanding dengan HDD. Okay, dan seterusnya untuk handphone. Untuk handphone ini kita gunakan sebagai tempat memantau student kita. Dan kita boleh log in Google Meet menggunakan ID yang sama. Kalau yang ini dah guna ID D5, handphone pun boleh kita masuk, kita guna ID D5 juga. Tak ada masalah, dia akan jadi 2 orang lah, tapi ID yang sama. Jadi tak ada masalah untuk masuk Google Meet menggunakan ID yang sama. Okey, dan seterusnya saya nak recommend juga menggunakan mikrofon dan juga earphone. Okey, earphone ini sangat murah je, dalam RM14, RM15. Dia sekali dengan mikrofon. Okey, kalau kat Shopee tu kita boleh search earphone gaming. Supaya sebab apa? Kalau kita pakai mikrofon, dia lebih jelas. Kita punya suara. Kalau kita nak bercakap dengan student. Tak adalah suara-suara luar yang masuk. Macam kalau kita bercakap pakai built-in, kita kena duduk rapat dengan tempat mikrofon itu supaya lebih jelas student. Jadi kalau dengan menggunakan mikrofon, headphone yang ada mikrofon ataupun earphone yang ada mikrofon, jadi suara kita lebih jelas. Jadi kita search saja earphone gaming. Yang ini yang kawan saya suggest lah, Cikgu Romi. Dia suggest yang ini. Bergantung kepada kesesuaian cikgu. Kalau cikgu perempuan, yang inilah. Ini dalam RM20. Yang jenis macam ini saja. Dalam RM20 macam itu saja. Bergantung kepada kesesuaian kegunaan cikgu. Kalau cikgu perempuan, saya biasa rasanya dia akan prefer pakai headphone tu. Headphone tu supaya senang nak masuk kan. Kalau pakai earphone macam ini, susah nak kena jolok-jolok dalam tudung sekali kan. Jadi headphone ini, saya nak tanya sikit. Headphone ini kita nak cucuk dia ke handphone ataupun ke laptop? Ke handphone ke kita nak cucuk ke laptop? Mikrofon dengan earphone kita ni. Kita nak cucuk kat mana? Laptop. Laptop. Ada cikgu Syafiq cakap laptop.
Handphone Cikgu Zainuddin. Ada berbagai pendapat. Laptop ataupun handphone. Okey. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah untuk kita nak cucuk ke laptop ataupun ke handphone. Tetapi saya cadangkan kita cucuk handphone ini ke mikrofon ini ke handphone. Kita cucuk ke handphone. Dan kita off lah. Kita off sound dekat laptop dan juga speaker dekat laptop, dan tempat bercakapnya kita guna handphone ini. Selain daripada memantau, ia juga bertindak sebagai mikrofon dan speaker. Jadi tak ada masalah untuk itu. Okey, sebab apa? Okey, ini kesnya kalau kadang-kadang cikgu share di Google Meet, ada tak masalah bila kita nak share video pada Google Meet, video itu tak bunyi. Student tak dengar. Ada tak masalah macam itu? Pelajar tak dengar apa? Video yang kita tu. Sebab apa? Sebab dia berkenaan dengan input dan output daripada komputer lah sebenarnya. Dia bergantung pada input dan output komputer. Sebenarnya ada cara dia, ada cara macam mana kita nak dengarkan bunyi video itu. Bunyi video di dalam Google Meet itu ada cara dia. Senang saja, saya akan tunjukkan juga selepas ini. Saya pasang power. Sekejap cikgu. Saya pun tak tahu. Sekejap cikgu salah sikit. Tak tahu tiba-tiba dia jadi macam itu. Biasalah kalau berkenaan dengan teknikal ni, dia memang selalu macam itu. Tak jadi juga. Jadi kita guna cara yang kedua. Kita kena buat plan contingency lah. Saya buka yang dari sinilah. Susah sikit lah. Saya nak conteng. Tak ada masalah. Okey. Di sini tadi. Okey. Okey, minta maaf tadi masalah teknikal, saya tak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi berbalang-balang macam itu. Jadi cara dia disebabkan dia masalah input dan output audio itu di dalam komputer. Apa yang nak kita keluarkan tak sampai kepada murid. Okey, ini case kalau kita guna satu laptop sahaja. Ini case kalau kita guna satu laptop saja, kalau kita share screen, share video, murid tak dengar. Dia ada cara dia untuk menjadikan murid itu dengar kita punya video dengan cara macam ini. Kita kena setting pada komputer kita stereo mix. Kita kena setting pada komputer kita stereo mix. Di mana dia akan mixkan input dan output itu kepada kita punya source dan hantar itu kepada Google Meet kita. Okey, cara dia mudah saja. Okey. Right click di sini. Kalau cikgu nampak di bawah kanan ini dia ada simbol apa? Kita panggil speaker di sini. Kita right click di sini. Kita pilih open sound setting. Kita boleh buat sama-sama lah. Open sound setting. Okay, lepas buat di situ. Okay, ni step dia seterusnya yang ini.
Okay, lepas kita pilih open sound setting, kita scroll ke bawah, kita ambil sini. Manage sound devices. Manager sound devices. Marah cikgu bahasa Inggeris saya cakap macam itu. Manager sound devices. Kita tekan di sini. Dan kita pergi kepada bawah sikit bahagian disable ini. Kita cari lagi stereo mix. Kita cari stereo mix. Kita pergi bahagian disable itu, kita pergi bahagian stereo mix. Dan kita enablekan dia. Okay. Apabila kita dah enable dia, barulah dia ada satu sistem yang mengumpulkan input dan output audio kita itu. Okay. Belum selesai lagi. Sampai di Google Meet, kita kena tukar. Boleh ulang semula. Boleh cikgu. Slow-slow saja. Okay. Yang pertama, kita right click bahagian sini. Bawah kanan ini dia ada simbol speaker ini. Kita right click di speaker itu, klik kanan. Right click. Dan kita tekan open sound setting. Open sound setting. Dan dia akan keluar paparan macam ini. Apabila kita tekan open sound setting, dia akan keluar paparan macam ini. Okay, selepas itu apabila kita dapat paparan macam ini, kita pilih manage sound devices. Manage sound devices. Kita pilih di sini. Dan kita akan pergi, biasanya kalau komputer yang baru setting ini, dia akan pergi kepada bahagian disable lah. Tadi saya baru enable tadi. Saya disable balik. Okay, biasanya dia akan ada di bahagian disable ni. Scroll sikit ke bawah, dia pada bahagian disable ini dia ada satu stereo mix. Pada stereo mix ini kita tekan enable. Dia akan ada bahagian enable ini. Okay, apabila kita dah enable tu sekali saja. Sekali saja kita buat itu. Sekali saja. Barulah kita pergi ke Google Meet. Kita akan ubah setting mikrofon pada Google Meet. Iaitu, okay, saya ambil ini. Kita punya Google Meet ini yang macam ini. Okay, kita pergi kepada setting di sini. 3 titik. Kita pilih setting. Bahagian audio ini, cikgu kena tukar stereo mix. Cikgu kena tukar stereo mix kalau cikgu nak mainkan video itu supaya student dengar. Kalau cikgu nak mainkan video, selepas buat presentation nak mainkan video, contohnya ada satu tengah-tengah PDP, kita nak mainkan video, kita pergi pada setting tu, audio itu kita pergi kepada stereo mix. Okey, kena hati-hati di sini. Apabila kita pilih stereo mix kat sini, apa yang kita cakap, student dah tak dengar. Mikrofon itu dah tak berfungsi, dia hanya berfungsi untuk speaker saja. Di mana output itu dia dah masuk kepada okey. Itu kalau kita nak nak bagi video itu dengar. Apabila kita mainkan video, kita kena pilih bahagian mikrofon ini, kita pilih stereo mix. Okey, selepas kita mainkan video, kita nak bercakap balik, kita tukar balik kepada mikrofon yang kita guna. Biasanya default mikrofon ataupun ada mikrofon luar, kita akan pilih. Macam saya ni banyak jenis mikrofon ini, macam mana yang biasa, yang pilih lah yang mana yang selalu cikgu guna. Okay, kalau nak main video lagi, kena tukar balik kepada stereo mix. Okay. Dan speaker tak ada masalah. Dan satu lagi untuk video, kita sebagai cikgu, seelok-eloknya, kita send resolution itu, kita set kepada 720p supaya student itu lebih jelas nampak apa yang kita nak ajar. Kita send resolution itu maksimum lah 720p. Biasanya kalau kita set, biasanya dia akan set auto.
Biasanya dia akan set auto, dia akan pilih lah bergantung kepada internet connection. Tetapi seelok-eloknya kita send 720p dan juga apabila kita record pun kita akan dapat resolution yang berkualiti 720p. Jadi seelok-eloknya 720p dan rakaman pun akan jadi 720p lah, lebih bagus kalau kita nak bagi balik rakaman kepada student, dia akan record 720p. Cikgu Fakri. Ya. Saya nak tanya, okey, kalau kita tukar video ni kepada 720p untuk resolution, send resolution dengan receive resolution, tapi internet connection kita tak berapa stabil, so dia akan effect tak? Maksudnya macam video tu dia, kita punya Google Meet tu, gambaran tu dia akan jadi lagging ke apa ke? Ya, akan ada effect. Seelok-eloknya untuk kita Google Meet lah, kalau kita test speed paling sedap lah. Saya dah test minimum itu 5 Mbps upload. Untuk kita mengajar ni, untuk kita stream ke apa, untuk kita mengajar kita, sebab kita nak hantar bahan kepada student, upload speed itu 5 Mbps tu dah okey. 5 Mbps untuk 720p ni. Kita boleh check lah dekat fast.com, kita pergi fast.com ataupun speed test ke, kita boleh check kita punya upload dan download connection. Jadi kalau kita tengok sini, lepas kita tu kita akan ada lah. Yang ini saya punya speed test lah. Okey. Okey cikgu, menjawab soalan. Kalau cikgu-cikgu ada soalan pertengahan, cikgu masuk je. Masuk je. Tak ada masalah. Kita kongsi sama-sama apa yang saya tahu. Okey. Itu berkenaan dengan audio, di mana kita nak mainkan video semasa Google Meet. Biasa banyak komplain dari cikgu. Banyak kita share video tak bunyi. Itu masalahnya sebenarnya. Di mana output itu tak masuk kepada input yang kita nak hantar kepada student. Okey. Itu yang seterusnya. Okey, sebab apa juga saya recommend cikgu-cikgu guna dua gadget. Di sini, apabila kita dah set stereo mix kat sini, apabila kita nak bercakap, dia tak dengar dah. Kita dah tak dengar. Student dah tak dengar. Sebab itu saya suruh gunakan satu lagi yang ini sebagai mikrofon. Jadi student pun boleh dengar video, kita pun sambil mengajar kita boleh explain video itu berkenaan dengan apa, dengan bantuan handphone ni. Ini semua yang saya tunjuk ni yang cikgu-cikgu dah ada lah. Semua laptop pun mungkin cikgu dah ada, handphone pun dah ada, kita guna yang ada saja. Yang dah sedia ada. Jadi video pun boleh play, sambil video play pun kita boleh bercakap. Itu saya suggest gabungkan dua gadget. Satu laptop, satu handphone sebagai speaker kita. Okey. Itu jenis, yang ini jenis 1A ni kalau tak nak guna, nak buat macam mana kan. Jadi kita kena tukar lah. Lepas nak bercakap, kita akan tukar balik. Lepas nak pasang video, kena tukar stereo mix. Kalau nak bercakap balik, kita kena tukar balik kepada mikrofon itu. Jadi banyak kerja lah, renyah sikit lah. Tak ada masalah sebenarnya. Okey. Next adalah ubah setting mikrofon pada Google Meet tadi. Okey, seterusnya saya nak bincangkan tentang audio jack ini. Jadi banyak juga yang cikgu-cikgu salah beli mikrofon ke apa ke. Dia berkaitan dengan jenis audio jack ini. Dia ada 4 jenis sebenarnya. Tapi yang biasanya 3 jenis inilah. Dia jenis TS, TRS dan juga TRRS. Apa TS itu? Dia tip dan sleeve. Satu untuk audio ground. Yang ini biasanya kita ada pada mikrofon biasa yang kat sekolah itu. Kalau kita tengok wayar dia itu, dia ada macam ini je. Kalau saya tunjuk kat sini, dia macam ini je. Dia ada satu tip macam itu je. Yang ini biasa kalau mikrofon yang yang jenis kat sekolah itu, dia
dia ada yang jenis jack macam ini, bukan XLR. Dia audio jack macam ini, dia macam ini kalau kat sekolah itu. Okay, ada satu lagi yang jenis TRS. Okay, jenis TRS ini biasanya dia pecah kepada dua wayar biasanya. Dia tak gabung kepada dua wayar. Kalau laptop ataupun komputer dia ada dua port warna hijau dan warna merah itu, kita akan gunakan jenis TRS ini. Tetapi kalau laptop dia ada satu port saja yang bulat, itu audio jack itu, kita guna TRRS. Di mana dia gabungkan sekali mikrofon dengan sound lah. Dia gabung sekali mikrofon dengan sound. Contohnya mikrofon saya ini. Mikrofon saya yang ini TRRS. Dan dia ada mikrofon sekali. Dia ada mikrofon sekali pada earphone saya. Ada juga jenis mikrofon yang saya ada ini. Dia jenis TRS saja. Yang ini tak boleh cucuk direct. Yang ini tak boleh cucuk direct. Okay. Yang ini wireless. Okay, yang ini tak boleh cucuk direct kepada handphone. Yang ini tak boleh cucuk direct kepada handphone sebab dia sambungan dia itu TS, iaitu tip dengan sleeve saja. Dia untuk audio saja. Untuk mikrofon tak ada. Jadi apabila kita bercakap pun dia tak akan keluar suara. Kita kena tengok jenis audio jack. Kalau handphone kita biasanya dia ada satu port saja, dia akan guna TRRS. Dia akan ada tip, ring, sleeve. Dia ada 3 line hitam itu. Dia ada 3 line hitam. Okey, satu lagi saya tertinggal tadi. Kalau kita pakai handphone yang ini, jangan lupalah adakan satu stand lah. Stand ni, handphone ini. Murah je, kedai Mr. DIY pun ada saya rasa. Beli satu untuk kita letakkan handphone itu kat situ. Okey, yang itulah. Okey. Kita sambung balik yang audio jack tadi. TRRS ini. Okay, kalaulah tersalah beli. Di mana kita nak cucuk itu tak dengar. Tak dengar pada handphone. Boleh, tak ada masalah. Cikgu kena tambah satu lagi yang ini. Kena beli yang ini. Splitter ini. Dia ada banyak jenis splitter ni. Nampak splitter ini? Dia akan pecah kepada dua. Satu untuk mikrofon, satu untuk earphone, headphone. Yang ini splitter ini. Jadi untuk kalau kita salah beli TRS itu, kita cucuk kepada bahagian mikrofon dan satu lagi kita carilah speaker tu untuk kita dengar. Itu kalau kita salah beli. Okey, sebab saya banyak salah beli sebenarnya. Salah beli mikrofon ini. Jadi di situlah saya belajar lah. Di situ saya belajar. Sebenarnya ada banyak jenis sebenarnya audio jack ini. Sebenarnya ada banyak jenis audio jack. Banyak mikrofon. Saya nak tanya lagi. Ya. Okey, pasal audio jack ni. Okey. Macam kalau BM800 mic condenser, dia tadi dia TRS kan. So kita maknanya macam saya punya laptop ni dia memang one port sahaja. So dia memang kena connect kepada dia punya phantom apa tu kan, ataupun boleh je direct guna splitter? Boleh je direct masuk dalam port tu sebenarnya, tetapi sebab BM dia condenser kan, dia jenis condenser mikrofon. Dia perlukan sikit power lah untuk dia kuatkan suara itu. Dia perlukan sedikit power untuk kuatkan suara itu. Jadi saya suggest kalau cikgu ada BM800 itu, dia bahagian sini, saya pun dah lupa, dia kat sound setting juga, dia kena ubah dekat sistem sound itu, dia ada satu tu, dia kena ubah something lah dekat situ, saya pun dah lupa. Bahagian sini, kalau cikgu ada audio jack itu, pilih itu rasanya tekan properties lah saya rasa. Level sini, bahagian level sini cikgu kena ubah. Saya ulang sekali lagi. Okay. Pergi pada sini, sound, right click,
pilih sound ini, okay, dia ada kat sini, dia akan keluar yang ini, dia ada recording sini, dan kita akan ada list of microphone lah. Kita akan ada list of microphone. Kalau kita tengok di sini pun sebab kita dah ada, kita enable stereo mix, dia akan ada lah kat sini stereo mix. Okay, satu lagi, pada mikrofon BM800 itu, kita right click di sini, contohnya yang ini sebab yang ini pun saya pakai condenser microphone, tapi bukan jenis BM lah. Okay, kita right click, kita tekan properties, dia ada bahagian level sini, kita kena up sikit jadi 100% lah supaya output suara itu lebih jelas, lebih kuat lah. Biasa tak kuat kan kalau guna yang tu kan, student tak dengar kan. Suara tak jelas dia orang cakap. Ya. Sebab dia sebenarnya dia condenser, dia perlukan sikit power lah, sikit power untuk dia punya power up dia punya sistem dalam itu. Kalau beli yang jenis yang condenser lain pun dia perlukan satu nama dia phantom power. Phantom power untuk tambah dia punya power kat situ. Kalau kita guna phantom power tu tak perlu ubah levels lah. So phantom power pun ada. So maknanya kalau saya connect condenser mic tu kepada phantom power, dan phantom power tu boleh direct kepada laptop juga lagi. Phantom power Ke dia masih guna sound card? Tak perlu sound card dah sebab kita dah ada phantom power. Saya rasa kena tukar dia punya tu je lah, masukkan pada port dia tu. Okay. Port, pastikan audio jack dia tu, itulah sebab phantom power kan dia pakai yang jenis bulat XLR tu kan. Yang jenis bulat tu, jadi kita kena tukar. Sekejap saya cari. Yang ini. Yang ni yang biasa kan. Biasanya dia bagi sekali dengan yang ini lah saya rasa. Wayar ini kan, kalau BM800 kan. Dia bagi sekali dengan wayar ini. Sekali dengan sound card ke? Sound card tu saya beli asing. Sound card tu nak bunyi macam ini je sebenarnya dia kegunaan dia. Dia ada efek-efek lah. Okay. Itu berkenaan dengan BM800 lah. Sebab dia ada jenis mikrofon ni. Dia ada jenis condenser dengan apa satu lagi yang biasa kat sekolah itu. Saya pun dah lupa jenis apa. Sebab saya pakai sekarang pun jenis condenser sebab dia cepat, dia lebih sensitif lah. Jadi kita sambung pada phantom power, mikrofon ini sambung kepada phantom power. Satu lagi output phantom power itu masukkan kepada audio jack pada laptop. Jadi sebab dia dah power up kita punya mikrofon ini, tak ada masalah lah kalau kita tak adjust yang ni. Sebab dia perlukan power untuk kuatkan dia punya output itu. Okay. Setakat ini ada soalan? Okay, kalau tak ada kita pergi kepada yang kedua lah. Yang kedua saya recommend untuk adakan device tambahan iaitu drawing tablet. Kalau laptop cikgu-cikgu tak ada touch screen. Sebab apa? Dia sangat memudahkan kita lah. Kalau saya cikgu matematik ni memang perlu menulis lah. Nak tunjuk jalan kerja semua dan sebagainya. Dan saya suggest lah menggunakan drawing tablet. Dia tak murah pun. Dia tak mahal pun. Maaf. Dia tak murah pula. Dia tak mahal pun. Dia dalam bawah RM150 pun dah boleh dapat. Kita boleh tengoklah banyak jenama Wacom, Huion, Bake, Tenmoon pun boleh. Tapi kawan saya ramai guna Huion ni. Tapi saya tak gunalah sebab saya punya laptop memang dah touch screen, memang saya akan tulis pakai laptop sajalah. Tetapi kalau tak ada, jangan belilah touch screen. Kita beli yang drawing tablet saja. Kita beli drawing tablet saja pun dah memadai untuk tugas PDPC kita. Lagi senang. Okey. Apabila kita ada drawing tablet ini, kita ada kena guna satu software lah untuk digabungkan dengan drawing tablet ini. Okey, setakat ini drawing tablet. Saya rasa ramai juga cikgu-cikgu semahmu dah ada drawing tablet ni saya rasa. Okey,
Dan saya suggestkan kita gabungkan dengan Microsoft OneNote. Microsoft OneNote, dia percuma saja. Dia percuma saja, kita boleh download di Microsoft Store. Kita pergi kepada Microsoft Store. Microsoft Store ni, kita pergi Microsoft Store. Kalau tak ada dalam tu, kita search saja kat Google Microsoft Store dan kita pergilah kepada Microsoft OneNote. Dia jenis app Ada juga yang yang software. OneNote untuk apps ni dia percuma. Dia percuma. Kalau kita nak masuk guna ID Delima pun tak ada masalah. Sebab ID Delima tu memang kita boleh guna untuk Microsoft juga. Okey. Yang ni kita dah install lah. Kalau belum install dia akan tulis get, saya rasa. Yang belum install dia akan pilih get dan kita tekan itu. Okey, sebab apa kelebihan saya suka guna OneNote ini? Okey. Kita boleh import segala jenis bahan. Kita boleh import segala jenis bahan. Contohnya di sini saya nak import PowerPoint, boleh. Saya nak import PDF pun boleh. Saya nak import buku teks pun boleh. Contohnya, saya import buku teks. Pergi kepada bahagian insert ini. Oh, sorry. Silap. Saya silap. Tak tunjuk sini. Okey, kita buka. Saya ulang balik. Kita buka Microsoft OneNote ini. Okey, kita add page ataupun add section. Biasa kalau saya mengajar, dia ada topik, lepas tu subtopik lah. Samalah dengan subjek-subjek lain pun. Okey, katakan kita add page, kita nak masukkan buku teks bab 1. Kita masuk buku teks bab 1, kita pilih insert, print out dan kita search lah. Kita search mana-mana PDF, Word, PowerPoint pun boleh. Word, PowerPoint, PDF, semua kita boleh masukkan ke dalam OneNote. Contohnya yang ni saya masukkan PDF. Okey, tunggu sekejap. Dia loading. Dan kita boleh conteng-conteng di situ. Kalau ada drawing tablet, kita boleh conteng-conteng di sini untuk memudahkan jalan kerja. Sebab apa saya suka di mana apabila bahagian draw ini dia banyak jenis. Dia ada highlighter, dia ada yang jenis macam ini. Kita boleh conteng yang warna pelangi macam ini. Murid suka dia nampak lebih menarik. Okey, ni pen warna-warna macam ini. Dan kita boleh ubah ketebalan dia, besar, kecil. Kalau besar macam ini. Dia punya size mata pen itu. Dan juga kita ada highlighter. Ada untuk kita highlight apa yang kita nak tekankan semasa kita mengajar. Sebab itu saya suka guna OneNote. Selain itu untuk matematik, dia ada satu lagi. Dia ada pembaris. Kita boleh gariskan dia. Contohnya kita nak suruh budak garis betul-betul. Garis, dia jadi garis lurus. Dan juga kalau yang ini dia ada satu fungsi lagi, ink to shape ini. Dia boleh detect shape apa kita lukis. Contohnya kalau saya tekan ink to shape, saya buat bulat macam ini. Dia automatik buat bulat cantik. Kalau kita buat segitiga, dia automatik buat segitiga yang cantik. Yang ini function into shape lah, dan dia ada beberapa fungsi lain lah. Tetapi saya sukalah guna ini sebab dia ada banyak pilihan kat sini. Dia ada banyak pilihan kat sini. Ini Microsoft OneNote Windows 10 percuma saja. Boleh dapat di Microsoft Store. Okey. Seterusnya saya nak berkongsi berkenaan dengan extension Google Meet yang saya guna. Extension Google Meet yang saya guna. Biasanya dua saja extension Google Meet yang saya guna, iaitu Google Meet Auto Admit dengan Google Meet Attendance Tracker. Okay, yang ini untuk automatic. Student masuk, dia automatic je admit masuk. Jadi kita tak perlu tekan banyak-banyak kali. Apabila student masuk tu kita tekan allow, admit. Jadi satu kerja pula kita nak admit satu-satu. Dan satu lagi apabila student masuk di tengah-tengah
kita mengajar tu. Dia masuk lambat dia masuk tu kalau kita pakai apa? Satu skrin contohnya, kita tak tahu dah apa yang berlaku di belakang tu. Student masuk. Dia jadi banyak komplain. Cikgu tak dapat masuk. Kita dah syok mengajar dah. Kita dah syok mengajar dah. Tak perasan dah apa orang nak masuk tu sebab kita dah present PowerPoint apa, kita dah menulis itu, tak perasan dah student nak masuk itu. Jadi Google Meet Auto Admit ni sangat membantu. Google Meet Auto Admit ni sangat membantu. Student masuk dia automatic je approve masuk. Orang nak masuk ke automatic je. Kita tak perlu duduk situ, kita kena melengguk tunggu. Kalau kita manage program ke apa ke, kita dah setting semua itu, peserta nak masuk dia automatic admit saja. Kecuali dia ada lah, kecuali kita buat guna MOE email ada 5 tu, guna email ada 5. Jadi student pun guna email ada 5, dia boleh masuk automatic tanpa perlu admit. Tetapi biasalah kalau kita pun kita ada juga kadang-kadang kita masuk guna apa? Email biasa. Jadi yang itu yang kita kena tekan admit itu. Jadi itu sangat memudahkan lah. Google Meet Auto Admit. Dan satu lagi, banyak sebenarnya Google Meet Attendance Tracker ni. Sebelum ni saya guna yang lain sebenarnya. Tetapi yang ini saya guna baru selepas dia update Google Meet yang baru ini, saya tak boleh guna yang lama. Saya tak tahu dan saya cari yang satu lagi. Yang ini quite okay lah. Quite okay. Dia akan selepas kita install attendance tracker itu, dia ada kat sini. Dia akan ada kat sini. Sekarang pun saya tengah tracking attendance sebenarnya. Sekarang ni saya pun tengah, kalau cara dia, apabila kita tengok di sini, kalau kita nak, lepas kita install itu, dia akan jadi macam ini. Dan kalau kita nak start, kita akan tekan track attendance ini. Kat sini, kita track attendance dekat sini. Okay, contohnya macam ini. Okay, selepas kita dah selesai track attendance, habis meeting, kita tekan sekali lagi yang warna hijau ini, dia akan automatic keluar senarai peserta yang dah join. Jadi yang ini lebih apa? Lebih kurang resource lah guna sebenarnya. Saya sukalah guna yang ini sebab dia kurang resource untuk penggunaan CPU komputer. Jadi komputer kita pun tak berat lah. Bahasa biasanya tak berat lah. Jadi tak adalah kita perlu install banyak-banyak. Sebab apa? Ada satu lagi extension yang sangat berat. Google Grid View tu. Kalau ada cikgu-cikgu install Grid View itu, saya suggest cikgu uninstall lah. Grid View itu sebab dia akan makan banyak resource. Dia akan makan banyak resource CPU itu, menjadikan kita punya komputer itu jadi slow. Google Meet Grid View nama dia. Kalau saya tulis kat komen ini. Okey, Cikgu Zainuddin ada angkat tangan tak? Kalau ada soalan terus tanya saja. Okay, Google Meet Grid View itu saya suggest cikgu uninstall lah sebab dia sangat berat dan memakan resource komputer dan menjadikan komputer kita jadi lagging lah semasa kita buat Google Meet itu. Okay, tapi kalau komputer kita power tak ada masalah lah. Benda-benda itu tak ada masalah lah kalau kita ada RAM 32GB, processor pun tinggi, kita ada graphic card yang tinggi, tak ada masalah lah kalau nak install. Tetapi kalau macam saya punya ini, memang saya suggest taklah. Walaupun saya punya komputer 16GB pun dia masih hang. Dia masih hang sebenarnya. Okay, ini dua saja extension yang saya guna sebenarnya. Dua ini saja. Okay. Ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada, saya teruskan. Okey. Saya tu ada guna ni tapi hari pertama tu okey, bila attendance keluar, besok tu dia tak detect. Kemudian minggu depan tu dia ada balik.
Tu jenis lain kan. Saya pernah guna sebenarnya attendance tracker yang jenis itu. Dia bukan yang jenis yang saya guna ni kan? Bukan. Bukan Ah, yang dia, kalau yang jenis yang saya guna ni dia mudah saja. Kalau kita tekan ini dia akan ambil semua senarai attendance ini. Apabila kita dah kita dah stop itu, dia automatic ada attendance keluar macam ini. Kita dah tahulah berapa orang join, berapa persen dia join. Kalau ada juga yang masuk keluar kan. Macam itu. Jadi saya suggest yang extension yang ini. Dia lebih dia lebih light sebenarnya. Extension yang daripada Shailesh Kumar ini. Cikgu search saja. Saya akan bagi, saya dah bagi saya punya tu slide ke Cikgu Asiah tadi. Cikgu search je saja nama dia itu kat Google, boleh install yang itu. Sebab yang ini saya rasa lebih light lah. Sebab kalau yang jenis yang lama saya guna tu dia link dengan Google Drive, dia kena tu lagi, dia berat sikit lah dia punya proses itu. Dan juga ada kalanya dia tak detect macam Cikgu Zainuddin bagi tahu tadi. Dia tak detect. Kadang-kadang kita masuk dia detect, kadang-kadang tak detect. Kenalah ambil manual. Saya pernah berlaku benda macam itu. Dan saya carilah beberapa ni dan saya jumpa yang jenis yang inilah, sangat mudah lah. Sangat mudah. Yang inilah yang saya gunalah. Lain orang dia lain suka je, tapi yang saya guna yang inilah. Dia light saja dan dia mudah. Dia akan detect setiap masa. Okey, Cikgu Zainuddin. Okay. Alright. Okay, next. Yang ini pun masalah cikgu juga. Apabila kita share PowerPoint, murid tak nampak slideshow. Betul tak? Banyak kita tengok seminar-seminar kan, apabila kita share, contohnya kalau saya stop sharing sini, saya akan share window. Biasanya cikgu-cikgu akan share window, dan cikgu akan pilih PowerPoint. Okey, dan cikgu akan pilih PowerPoint. Okey, apabila cikgu pilih PowerPoint, lepas itu cikgu tekan slideshow di sini. Apabila cikgu tekan slideshow di bawah ini, dekat saya keluar slideshow. Tetapi dekat paparan murid-murid, dia tak keluar slideshow. Dia nampak macam itu je, stagnan je. Banyak saya nampak seminar-seminar yang jadi macam ini. Ada masalah tak sebenarnya untuk yang ini? Biasanya masalah. Okey, cara solution yang paling senang, biasanya kalau solution yang paling senang, saya akan tunjuk, saya akan suruh share entire screen saja. Jangan pilih share a window. Pada bahagian sharing itu, kita share entire screen saja dan pilih screen kita dan share. Okey, sebab apa benda ini berlaku? Sebab apa yang kita share hanyalah Windows yang PowerPoint ini. Apa yang kita share hanyalah Windows yang PowerPoint ini. Kita tak share Windows yang slideshow itu. Kita tak share Windows yang slideshow. Kita hanya share Windows yang PowerPoint ni. Apa yang kita share Windows yang PowerPoint, apabila kita play slideshow, slideshow itu tak akan appear dekat window share screen yang student itu. Sebab itu berlaku demikian sebenarnya. Jadi cara yang paling mudah, yang tak nak renyah-renyah, kita share screen. Kita share screen, entire screen itu. Jadi walaupun kita tu privacy ke apa, tak adalah. Ini gambar saya punya background saja, macam itu saja sebenarnya. Share screen cikgu. Share entire screen. Lagi mudah apabila saya tekan slideshow ini, dia automatic nampak slideshow. Berbanding kalau kita share Windows. Okey. Jelas tak cikgu? Yang bahagian share slideshow ini. Biasa perkara ini berlaku.
Sekejap cikgu. Okey. Kalau tak ada, kita pergi yang kedua pula. Ini satu lagi. Semua nak ni. Nak nampak murid. Nak murid nampak slideshow saja. Tapi satu laptop komputer saja. Macam mana nak buat? Boleh sebenarnya. Boleh. Tetapi banyak sikit lah kerjanya. Boleh. Tapi banyak sikit kerjanya. Okey. Cara dia. Okey. Katakan ini kita punya Google Meet ini. Okey. Ni saya share ini. Okey. Saya akan buka saya punya PowerPoint yang ini. Kita nak setting, kita kena setting sikit pada PowerPoint kita ini. Kita kena setting sikit pada PowerPoint kita ini. Kita pergi kepada bahagian atas ini slideshow. Kita akan pergi ke sini bahagian slideshow di sini. Kita tekan slideshow di sini. Dia akan dapat paparan macam inilah. Kita akan dapat paparan macam ini. Dan kita akan pilih setup slideshow. Setup slideshow. Tekan setup slideshow. Dia akan keluar macam ini. Keluar macam ini, kita pilih. Biasanya dia akan jadi full screen macam ini. Biasa slideshow kita, dia akan jadi full screen macam ini. Dan kita akan pilih yang kedua ini. Browse by an individual window. Kita pilih yang kedua ini, browse by an individual window. Kita tekan OK. OK. Apabila kita setting itu, apa yang akan keluar, dia akan keluar pop-up window slideshow. Apabila kita tekan slideshow itu, kita tekan slideshow. Sini, dia akan ada window sini, kita boleh kecilkan, besarkan. Jadi dia tak full screen lah. Kita boleh kecilkan dan besarkan kita punya slideshow itu. Okey, selepas kita tekan slideshow itu baru kita share screen. Selepas kita tekan slideshow itu baru kita share screen. Contohnya yang ini saya off dahulu. Stop presenting ni, saya akan pilih share windows. Kita akan share window dan kita pilih yang PowerPoint slideshow tadi. Jadi tunggu sekejap. Apabila kita tekan itu, student kita masih lagi boleh nampak student. Dan kita resize lah. Contohnya macam ini. Cikgu punya paparan. Okay, saya off sikit message ini. Okay, biasanya macam ini cikgu punya paparan. Sekejap hide. Ni saya share window kan. Okay, saya share entire screen. Okay, apabila cikgu share window itu, cikgu pilih slideshow itu. Dan cikgu resize lah. Ini paparan dia dan paparan slideshow itu cikgu resize lah. Mengikut paparan komputer cikgu. Tekan hide di sini. Cikgu resize lah mengikut paparan komputer cikgu-cikgu. Ikut size dia besar mana. Kalau saya macam ini, besar gini. Besar macam ini, jadi macam ini. Dan kita boleh play slideshow itu. Jadi kita nampak student dekat sini. Kita pun nampak PowerPoint kita dekat sini. Dan kita tekanlah slideshow. Tekan, tak ada masalah. Itu salah satu cara lah. Tapi sangat leceh jugalah sebab kita nak kena resize tu semua. Tak ada masalah sebenarnya. Ini semua secara alternatif lah. Alternatif kalau kita nak nampak murid, nak murid nampak slideshow tapi ada satu laptop saja. Tak ada masalah. Boleh guna cara ini. Ini cara jimat lah. Cara jimat. Okey. Itu kalau kita present slideshow biasanya tak nampak. Student tak nampak slideshow. Okey, setakat ini ada soalan? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada kita teruskan. Janganlah tak tanya cikgu, nanti baru pukul 3.30 ni.
Kita habis pukul 4.30 kan. Lambat, cepat kan habis kan. Okey, kalau tu tanya saja cikgu. Kalau tak tu tanya saja. Okey, ni yang tadilah. Mula-mula kita tekan slideshow. Lepas tu set up slideshow, dia akan keluar pop-up macam ini. Kita pilih browse by individual window and then kita tekan OK. Dan kita masa kita nak present tu kita boleh present a window lah. Kita boleh present window yang slideshow tadi. Okey. Okey, seterusnya cursor highlighter. Yang ni saya suka juga. Yang ini yang saya guna, yang sedang saya guna sekarang inilah. Yang sedang saya guna. Nampak yang warna pink itu? Yang warna pink itu dia nama dia cursor highlighter. Okey, cara dia kita akan download auto hotkey ni, kita download dan kita install. Okay, kita pergi sini auto hotkey. Okey, dan kita download dan kita install. Okey, sekali je. Proses dia sekali saja. Kita download dan kita install. And then selepas kita install yang itu, kita pergi kepada link ini daripada Professor Luke Boisvert cursor highlighter tool ini. Kita tekan sini, kita pergi kepada bahagian cursor highlighter tool. Tak keluar pula. Oh, dia pergi ke sini. Kenapa tak keluar? Sekejap kita copy lah. Okey. Sini. Dia punya ini. Akan keluar sini dan pergi scroll ke bawah sikit. Cursor highlighter tool. Dan kita download di sini. Kita download. Dan dia automatik je. Kita download dia automatik. Ini pun ada cara nak guna. Saya pun dapat daripada YouTube sini juga. Kevin ini. Banyak resource dia. Okey. Yang ni cara nak guna. Okey, apabila kita itu, dia akan keluar kat sini lah. Kita boleh setting lah. Kita boleh setting warna. Yang saya warna pink. Dan selain itu, selain bulat ini, dia juga ada yang jenis macam ini. Pen. Dia juga ada jenis pen. Kalau kita tak nak guna highlighter tu, kita pakai pen. Itu. Yang ni. Kalau tak nak guna tu, kita boleh tekan pen. Dia juga untuk fokus. Untuk kita fokus. Kita boleh fokus macam ini. Kita fokus kepada beberapa itu. Dia beberapa function lah. Dia beberapa function cursor highlighter tool ini. Sebab apa? Supaya kalau kita gerakkan cursor kosong saja, kalau kita gerakkan cursor kosong saja, student tak apa nampak. Kalau warna putih saja kita nak tunjuk kan, student tak berapa nampak. Jadi kalau ada cursor highlighter tool ini, dia lebih dia lebih jelas lah. Nampak apa yang kita tunjuk itu. Dia nampak apa yang kita tunjuk. Jadi mata student itu tak lari ke mana lah. Tak tercari-cari dia punya cursor kita nak tunjuk kat mana. Okey. Seterusnya. Sebelum itu, ada soalan berkenaan dengan cursor highlighter. Okey, jelas semua Okey. Function auto hotkey tu cikgu? Function auto hotkey tu dia just untuk enable cursor highlighter tool ni ke ataupun ada function? Sebab profesor ni buat program itu based on auto hotkey ni. Jadi dia punya programming tu based on command dalam auto hotkey tu. Sebab kalau kita tengok dia punya extension pun .ahk tu. Dia macam kita nak buka PowerPoint lah. Kalau kita nak buka PowerPoint, kita mesti ada PowerPoint dulu dalam tu. Baru kita boleh buka PowerPoint. Sama juga. Kalau kita nak display script auto hotkey ni, cursor highlighter tool ni, kita kena install dahulu software auto hotkey tu. Itu function AHK tu. Okey cikgu. Diam tandanya okey lah tu.
Okey. Seterusnya kita belajar cara nak masukkan skrin handphone ke dalam laptop ataupun komputer. Okey, cara yang paling percuma lah bagi saya, yang saya guna pun, kita guna Let's View. Let's View. Jadi cara dia kita kena install di dua tempat. Satu di komputer, satu di handphone. Satu di komputer, satu di handphone. Jadi kita pergi laman web Let's View ini. Okey, dan cikgu download lah. Cikgu download dan install di laptop. Pilihlah. Yang pertama kalau laptop Windows, Windows lah. Pilih Windows. Download dan install. Dan seterusnya untuk handphone, kita pergi kepada App Store ataupun Play Store. Untuk Android, kita cari Let's View juga dan kita install itu. Dan syarat dia dia mesti pada connection Wi-Fi yang sama. Connection Wi-Fi yang sama. Contohnya, kalau saya ada laptop ini, contoh kat sini ya. Okay, kalau saya ada laptop ini, dia mesti pada Wi-Fi yang sama. Dia pada Wi-Fi yang sama. Handphone connect kepada Wi-Fi yang ini. Komputer pun connect pada Wi-Fi yang sama dan dia mesti Wi-Fi 2.4G. Bukan 5G. Dia tak support lagi yang 5G. Dia masih lagi guna Wi-Fi 2.4G. Dia punya teknologi dia hanya support Wi-Fi 2.4G. Kalau saya punya ini, kalau tengok di sini saya punya Wi-Fi, dia ada 2 TP-Link. Sekejap. 1 pula. Ada 2 ini. Jadi untuk saya punya router ini ada 2 jenis. Sama ada 2.4G yang ini ataupun 5G. Jadi saya tak boleh pilih yang ini. Saya tak boleh pilih Wi-Fi yang ini walaupun dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Saya kena pilih yang ini 2.4G untuk saya linkkan saya punya handphone ini kepada komputer saya. Menggunakan Let's View. Okey, cara dia. Okey, apabila kita dah connect kepada Wi-Fi yang sama, cara dia kita buka Let's View. Let's View, kita buka Let's View. Okey. Jadi dia keluar paparan macam ini dan handphone kita pun kita buka apps Let's View itu. Handphone kita pun kita buka apps Let's View. Jadi saya buka ini. Kita search lah. Kita akan search dan dia akan ada connection di sini. Nama komputer kita lah. Nama komputer kita, kalau nama komputer saya ini Let's View TRG7i ni, dia akan appear pada saya punya ni. Nanti saya tunjuk. Dan saya tekan connect dan juga directly start mirroring. Dan pilih phone screen mirroring. Okey, dan pilih privacy dia. Okey. Jadi saya dah dapat ini. Ini paparan saya punya handphone sebenarnya. Okey, sekejap saya off ini. Ini adalah paparan saya punya handphone. Jadi kita boleh paparkan handphone kita di skrin komputer menggunakan Let's View. Okey. Ini paparan dia menegak. Ini paparan dia menegak. Sebenarnya kita boleh juga buat melintang dengan cara kita ubah setting kita punya inilah. Rotate ini. Rotate kalau kita nak buka kita punya ini. Kita rotatekan kita punya itu, dia automatik. Dia dapat lebih besar lah. Paparan lebih besar. Jadi kita boleh guna apa-apalah
kalau apps ke kita nak tunjuk kepada student, jadi kita boleh tunjuk menggunakan Let's View. Kita masukkan apa, paparan handphone kita itu ke dalam skrin komputer kita. Okey. Jadi setakat ini ada soalan? Okey. Dan kalau kita nak matikan, tekan disconnect sajalah. Kan dia automatik lah, ataupun kita off saja dekat komputer kita. Satu off, yang satu lagi automatik akan off. Okey, itu yang keberapa pun saya dah tak tahu. Kita nak masukkan skrin handphone ke dalam laptop ataupun komputer menggunakan aplikasi Let's View. Jadi cara dia kena install dekat komputer dan juga install dekat handphone. Dan dia akan link lah dengan syarat Wi-Fi yang sama 2.4G. Kalau kita pakai 5G tak boleh. Itu dia punya sistem support hanya up to 2.4G. Okey. Okay, apa contoh keperluan atau kegunaan Let's View? Banyaklah. Kalau kita nak tunjuk apps, kalau matematik ni dia banyak apps, ataupun kita nak ajar tutorial nak guna apps kepada student ke, contoh kita nak suruh apa? Student tak pandai nak guna cam scanner contohnya. Jadi kita tunjuklah step by step macam mana cara nak guna cam scanner itu. Dan kalau apa, banyak apps sekarang kan banyak kita apa, dia membantu dalam PDP kita. Jadi lebih sesuai, kalau sebab environment komputer kita dia guna Windows, tapi kalau telefon kita mungkin kalau iPhone dia pakai iOS, tapi kalau Android dia pakai, kalau yang bukan Apple dia pakai Android. Jadi banyak apps yang contohnya kita nak ajar Canva contohnya. Jadi nak ajar student buat poster guna Canva. Student biasanya dia tak ada komputer. Jadi dia ada handphone. Jadi kita boleh tunjuk cara-cara step by step dengan apa yang dia ada. Itu salah satu kegunaan lah. Dan banyak-banyak lagi kegunaan apa? Apps banyak banyak kegunaan apps pendidikan. Banyak apps pendidikan yang membantu student-student untuk kita tunjuk kepada student cara-cara nak guna apps itu dan membantu dia lah. Yang membantu dia dalam pembelajaran. Okey. Saya off jap. Okey. Bukan kita nak tunjuk kepada student saja. Kalau kita nak tunjuk kepada kita, contohnya kita nak bagi tutorial kepada orang pun kita boleh. Macam saya nak bagi tutorial macam mana ni jarak jauh kan. Kita boleh guna Google Meet, kita share Windows itu. Kita share Windows itu kepada apa, kawan kita yang duduk jauh itu. Banyak kegunaan lah. Cuma kita belum tiba masa. Ada kalanya belum tiba masanya kita nak guna benda itu. Alright. Dan seterusnya, nak habis dah ni sebenarnya. Dan seterusnya kita nak merakam skrin menggunakan Microsoft PowerPoint. Okey. Dalam video-video saya yang awal, saya rakam video saya itu menggunakan Microsoft PowerPoint saja. Di mana saya buat slideshow. Saya buat slideshow dan saya rakam record screen ini menggunakan Microsoft PowerPoint saja. Cara dia dengan syarat dia Microsoft 2016 ke atas. Okey, Cikgu Asiah, Nur Asiah, aplikasi yang cikgu guna selain Google Meet. Okey, untuk aplikasi online meeting ni saya lebih selesa guna Google Meet sebab apa? Ramai student dia dah biasa guna Google Meet. Dia banyak sebenarnya aplikasi. Saya pun guna ni Microsoft Teams, Zoom, apa lagi? Webex. Itu semua kita kena tahulah. Kita kena tahu guna. Contoh kalau kita ada meeting-meeting kan, dia banyak
pakai jenis lain. Tapi untuk saya, untuk student, saya dan student, saya akan guna Google Meet saja. Sebab apa? Saya boleh setting kalender itu, setting kita punya Google Meet, dan mudahlah, student pun dah biasa guna Google Meet. Jadi saya guna Google Meet sajalah. Tetapi kita kena biasakan juga guna Microsoft Teams, Zoom, yang tu yang biasalah. Microsoft Teams dengan Zoom itu. Itu pun saya suggest lah untuk cikgu explore selain daripada Google Meet. Okey, di mana? Okey, ni saya bagi tahu. Di mana untuk Google Meet, dia untuk akaun MOE ni, dia hanya limit 100 orang saja. Dia hanya limit 100 orang saja. Tetapi kalau Microsoft Teams, limit dia 250 orang. Limit dia 250 orang menggunakan ID delima itu. Jadi kalau kita ada audiens yang ramai lebih daripada 100, kita perlu guna Microsoft Teams lah. Dan juga tengok audiens kita juga. Kita kena tengok juga audiens kita. Audiens kita itu biasa guna Google Meet ke, biasa guna Microsoft Teams ke. Kita pun kena tengok juga. Tetapi kebanyakannya cikgu-cikgu semua dia familiar dengan Google Meet. Jadi kita fokuskan kepada Google Meet itu. Okey, tetapi kalau cikgu ada akaun e-didik, biasa e-didik, akaun e-didik ni percuma saja, cuma perlu mohon saja saya rasa. Dah lama saya mohon akaun e-didik itu. Untuk akaun e-didik, dia limit dia 250 orang Google Meet. Yang macam PPD guna sekarang itu, ada certain ceramah itu, dia limit 250 orang tetapi guna Google Meet. Yang itu dia guna akaun e-didik. E-didik maksimum dia 250 orang participant dalam satu masa. Okey. Okey. Okey, Cikgu Asia. Okey. Okey, terima kasih kerana bertanya. Okey, next kita nak merakam skrin. Kita belajar bagaimana nak merakam skrin guna Microsoft PowerPoint ini. Sebenarnya benda-benda ni semua dah ada dalam komputer cikgu lah, dan dia juga percuma lah. Dia percuma saja yang saya terangkan ini. Percuma saja. Okey, cara dia apabila kita dah siap PowerPoint kita ini, contohnya kita dah siap lah. Kita nak start merakam. Kita pergi kepada bahagian, dia ada dua cara. Dua cara. Satu, kita rakam record slideshow ini, kita bercakap. Tetapi cara ini saya tak suggest. Sebab apa? Apabila kita nak export itu, nak export video itu, dia lama yang amat. Dia lama yang amat. Sangat lama. Kalau video 30 minit tu dia boleh, kalau kita export itu bergantung kepada spek komputer kita, dia boleh pergi sampai sejam baru siap save. Kalau kita guna jenis record slideshow ini. Dia ada dua cara lah nak guna PowerPoint ni. Tetapi, dia ada tetapi sikit. Kalau guna record slideshow ini, dia punya kualiti video tu lebih bagus lah. Dia punya kualiti video itu lebih bagus daripada cara yang kedua. Tetapi saya guna cara kedua saja. Sebab apa? Untuk video YouTube, kualiti video yang direkod guna cara kedua itu dah mencapai standard Full HD 1080p untuk video YouTube. Kecuali lah kita nak pasang video itu di paparan layar besar ke, dia akan pecah-pecah lah sikit. Tetapi untuk video YouTube ini tak ada masalah lah. Untuk kita paparkan menggunakan kaedah yang kedua. Lebih-lebih lagi kalau kita guna untuk video kita nak send kepada student saja, dia pakai handphone saja kan. Jadi dia tak ada masalah lah. Untuk cara kedua dia lebih cepat, dah siap, kita boleh automatic save, tak perlu tunggu lama. Tetapi kalau guna cara record slideshow ni, kalau kita nak save itu, record tu dia sangat lama. Kalau video setengah jam, untuk save itu dah jadi 1 jam. Bergantung kepada spek komputer juga. Okey, cara dia, kita pergi kepada insert ini, bahagian insert di sini. Kita tekan insert, dia ada bahagian sini. Screen recording.
screen recording. Jadi kita tekan screen recording ini, dia akan keluar macam inilah. Yang pertama kita pilih select area. Kat sini kita pilih select area sini. Maaflah background belakang ini. Dah tak ada. Dan kita pilihlah area yang kita. Biasanya kalau slideshow ni kita pilih semualah. Kita akan drag dia drag, kita hold kita punya mouse itu. Kita drag sampailah satu hold penuh kawasan yang kita nak rakam itu. Yang ini kita hold sampai penuh kita nak rakam. Okey. Apabila kita dah pilih kita punya kawasan yang kita nak rakam itu. Okey. Jadi kita on audio kalau kita nak buat bercakap-cakap. Kalau kita nak yang video bisu saja, kita off lah audio. Kalau kita nak buat video bisu, kita off saja audio, tekan itu. Kalau kita nak buat video bercakap, kita tekan audio. Okey, record pointer ni saya suggest adalah supaya cursor kita itu nampak. Okey, seterusnya kita nak rakam PowerPoint lah ni. Kita buka PowerPoint. Kita tekan slideshow, kita nak rakam slideshow kita ini. Okey, barulah kita tekan record. Barulah kita tekan record. Jadi, apabila kita tekan record ini, yang ini akan hilang lah. Yang ini akan hilang. Okey, kita tekan record, dia akan bagi countdown. 3, 2, 1. Okey, sekarang kita dah record. Kita dah record screen ini. Okey, kita bercakap lah. Okey, hari ini kita akan belajar menti.com. Awak pergi kepada menti.com. Kalau awak tak boleh, awak boleh scan saja QR code ini. Lepas tu pergi pada slide ini. Itu nak mengajar ini semua. Apabila dah siap semua. Okey, kita dah cakap semua, dah habis semua kita pembelajaran kita tu. Kita nak rakam nak bagi student. Okey. Dan kita naikkan ke atas sikit. Kita tekan stop. Tekan stop. Dia automatic. Dia ada video sini. Yang ini sebenarnya video Yang ini sebenarnya video. Dia akan berlapis pada slide yang kita lapiskan tadi. Dia berlapis pada slide yang kita lapiskan tadi. Sebenarnya kalau kita tak nak itu, kita boleh new slide. Kita ambil yang video ini. Asal ini. Cut dulu. Paste kat sini. Paste sini. Dia ada video ini. Kalau kita play ni, tekan play ni. Okay, saya tekan play ni. Okay, sekarang kita dah record. Kita dah record screen ini. Okay, kita bercakap lah. Okay, hari ini kita akan belajar menti.com. Awak pergi kepada menti.com. Kalau awak tak boleh, awak boleh scan saja QR code ini. Okay, semua kita tekan stop. Okay, ni video. Ni video. Macam mana kita nak save video ini? Senang saja, pergi pada video ini. Right click, save media as. Save media as. Dah selesai. Dah selesai kita rakam screen itu dan kita boleh upload ke YouTube ke untuk student tengok ataupun bagi ke grup WhatsApp. Jadi itu cara yang paling mudah lah dan cara yang saya gunalah di awal-awal saya buat video YouTube. Di mana video YouTube saya awal-awal tu hanya ada screen record saja. Okey. Setakat ini ada soalan berkenaan dengan screen recording menggunakan Microsoft PowerPoint. Okey. Kalau tak ada, kita terus kepada yang kedua. Ini jenis yang kedua. Ini jenis yang kedua di mana kita invest sikit tanpa menggunakan handphone, tetapi kita invest sikit beli extra monitor. Monitor ni apa-apa jenis monitor pun boleh. Yang nak yang second hand pun boleh sebab yang kegunaan extra monitor ini sama macam case yang kita guna handphone tadi untuk kawal. Untuk kawal. Maksudnya satu untuk kita tengok Google Meet, satu untuk kita present apa. Jadi saya sekarang pakai dua screen. Satu saya nampak apa yang Google Meet itu keluar, satu yang saya sedang present dekat cikgu-cikgu ini. Jadi saya nampak student itu tanya apa, dalam message pun apa, saya nampak. Jadi itu lebih memudahkan kerja saya lah sebenarnya. Memudahkan kerja lah sebenarnya.
Beli yang second hand pun tak apa, tak ada masalah. Dan tengoklah, tengok sambungan monitor kita. Sama ada yang ini jenis VGA, kalau kita tengok laptop kita jenis apa, VGA, kita kena carilah wayar VGA macam ini. Ataupun HDMI, sekarang dua jenis lah biasa yang familiar lah, HDMI. Dan kita tengoklah port-port. Kalau tak ada, kita kena beli converter lah. Kita kena cari converter. Converter untuk convert itu. Kat Shopee memang banyak. Kat Shopee memang banyak kalau tak ada. Biasanya yang ini kalau monitor jenis lama lah. Monitor jenis lama dia akan pakai VGA. Tetapi laptop sekarang, laptop Siapa yang hack? Senyap kau nak senyap. Oh, memang hack ya? Tak dengar. Yang ni. Ya, kan komputer saya. maaf cikgu. Terkeluar, saya tak tahu kenapa. Tertekan saya rasa, saya tertekan close tadi. Windows yang apa? Windows yang Google Meet ini. Minta maaf. Okey, saya tu balik tadi. Share screen. Okey. Kat sini tadi. Kita kat sini, kita pergi kepada kat Shopee tu, kita boleh search lah. VGA, HDMI to VGA. Dia akan ada banyak ni. Dia akan ada banyak ini. Jadi pilihlah yang port mana yang kita nak sambung itu. Dia ada banyak kat Shopee ni, murah-murah saja. Kalau beli kat komputer lagi mahal lah. Tapi kita kena tunggu postage lah. Masa untuk postage lah. Jadi adalah dari Selangor, dari luar, dari China pun ada. Dan jangan lupalah tengok rating lah. Biasalah kita shopping online kan. Itu. Okay. Mr. DIY pun ada. Ada juga tu Mr. DIY pun ada. Kena pandailah cari. Kena pandai cari. Kalau ada. Kalau tak ada, memang tak ada lah. Tapi yang paling gudang shopping terbesar dia, Shopee ataupun Lazada. Shopee ataupun Lazada. Okay. Jadi untuk yang ini mudah. Dia yang ini menggantikan handphone kita lah. Biasanya kalau kita handphone kita panas sebenarnya. Kalau kita untuk guna cara yang pertama tu dia cepat panas lah. Tapi untuk menjimatkan handphone kita beli beribu-ribu. Dia cepat panas, bateri cepat kong, dah tak boleh guna lama dah. Saya suggest untuk memantapkan lagi kalau ada tu beli satu extra monitor. Okey, cara sambungan dia pula. Okey, kita sambung kepada laptop itu. Okey. Jadi, cara dia kita pergi pada right click ini. Kita tekan display setting. Right click, display setting. Kalau nampak di sini, kalau cikgu nampak di sini, ada dua. Maksudnya sekarang saya guna dua monitor lah, dua screen. Satu screen laptop,
satu skrin extra monitor. Okey. Di sini dia ada multiple display. Kalau kita pakai apa? Kalau kita pakai dua monitor ini, dia akan ada multiple display ni. Kalau tak pakai, dia tak ada option ini. Okey. Bahagian ini dia ada extend this display. Maksudnya extend this display ni dia ada dua. Kalau kita guna projector, dia macam projector juga. Kalau kita guna projector, kita nak pancarkan skrin kita kepada projector itu, dia duplicate this display. Tetapi untuk option extend this display ni, maksudnya kita ada skrin yang sangat besar lah. Kita ada gabungan dua skrin. Dan skrin ini sangat besar. Jadi dia jadi satu lah. Dia akan jadi satu skrin lah. Dia gabungan dua skrin tetapi dia jadi satu. Contohnya satu, saya letak presentation. Ni presentation, PowerPoint. Satu, saya letak Google Meet. Satu. Jadi, yang ini yang saya bagi tahu ini. PowerPoint saya slideshow. Google Meet saya untuk pantau di sini. Di sini saya punya ni second display. Depan ini saya punya PowerPoint. Ada dua sini. Jadi saya PowerPoint di sini. Google Meet saya tengok di sini untuk monitor. Untuk monitor apa-apa yang berlaku kalau ada soalan-soalan daripada student. Ini kelebihan kalau kita guna dua display ni. Sama je kalau guna ini. Yang ini cuma kecil sikit lah. Ni kecil sikit. Okey. Yang ini bahagian extra display lah. Ini extra display iaitu extra monitor. Yang second hand pun tak ada masalah. Tak semestinya beli baru sebab kegunaan yang ini untuk kita monitor saja. Untuk kita monitor saja, untuk tengok saja. Yang satu ni untuk kita punya itu. Jadi untuk yang second hand pun tak apa kalau ada kat sekolah tu lebih-lebih kan. Pinjam dulu kat sekolah. Yang tak guna tu, yang lama-lama tu. Kalau kat Smadata tu dia ada LCD yang tak pakai. Saya kalau kat sekolah tu saya sambung je dengan yang itu kalau buat Google Meet. Kalau yang tak pakai tu kalau ustaz boleh bagi pinjam ke cikgu nak buat PDP yang lebih berkesan, bolehlah. Okey. Okey. Jadi kalau yang tak pakai-pakai tu, yang lama-lama pun tak apa asalkan dia berfungsi saja sebab kegunaan dia untuk kita monitor saja. Untuk monitor supaya tak adalah kita kejap sini. Jadi di mana yang ini pun saya boleh drag saya boleh drag masuk ke sini, nampak? Saya drag masuk saya punya Google Meet ini daripada second screen kita masuk ke situ. Dia macam satu monitor yang besar lah sebenarnya. Dia macam satu monitor besar tapi saya gabung saja dua. Okey, itu jenis yang kedua. Okey, dan jenis yang ketiga yang sedang saya pakai sekarang, saya setting sekarang, saya tambah lagi satu audio mixer. Audio mixer ni kegunaan dia, kalau tadi jenis satu tadi, saya kena tukar kepada stereo mix. Saya kena tukar kepada stereo mix untuk bercakap, bunyi video. Tetapi dengan adanya audio mixer ini, dia terus gabungkan input dengan output tu. Maksudnya daripada mikrofon saya, dia gabungkan terus daripada speaker itu, speaker pun masuk sini, dia buatlah dia punya proses di situ, dia keluarkan. Jadi apabila benda ni kecil je benda ni, sebiji itu kat sini, dia besar ini je. Besar kecil je. Harga dia dalam 220 hingga 280 lah dekat Shopee. Okey, dia sambungan dia USB saja. Kita sambung di sini, lepas tu sambungkan USB kepada kepada laptop ini.
Kita sambung USB. Oh, sorry. Okay, pen pen. Yang ini sambung USB kepada laptop. Okey, laptop ini pun sambung extension sini. Okey. Ini sambungan dia. Okey, kegunaan dia apabila kita bercakap, dia akan kumpulkan sini, output pun dia keluar pada benda ini. Dia gabungkan input dengan output audio itu. Jadi saya tak perlu tukar kepada stereo mix apabila saya nak bercakap, dan sangat memudahkan lah. Sangat memudahkan di mana kalau saya play sound kat sini, contohnya saya play sound, saya play sound di situ, tepuk tangan ke apa, ataupun saya pasang video YouTube, dia automatic bunyi. Dia automatic bunyi. Contohnya, pasang video ataupun apa-apa, kita tak perlu tukar stereo mix dah. Saya tak tukar stereo mix, dia automatic play saja video itu dan juga suara. Itu kegunaan. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays. Jadi kita tak perlu stereo mix, dan kita juga boleh bercakap sambil video itu berbunyi. Jadi sekarang cikgu tengah dengar video ini tanpa saya tukar stereo mix pun. Itu kegunaan audio mixer. Ini kegunaan audio mixer di mana dia menggabungkan semua input dan output itu ke dalam satu benda ini, dan dia akan keluarkan kepada itu. Jadi kalau cikgu tengok pada setting saya ini, setting saya punya ini, saya punya ini, saya pakai yang inilah, dia punya jenis itu, audio mixer, di mana kalau saya pasang itu pun, pasang lagu pun, dia akan keluar bunyi video itu. Itu kegunaan audio mixer. Okey, di mana audio mixer ini sangat membantulah saya semasa kita buat di mana yang ini adalah 5 bilik Google Meet. Saya buat 5 bilik Google Meet 500 peserta. 500 peserta masa taklimat mentadesa tempoh hari. 5 bilik 5 bilik dalam satu masa. Saya guna second screen yang ni. Yang ni bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4, bilik 5 ini. Dan mereka boleh dengar each other dan boleh interact each other dengan audio mixer itu saja. Kecil je benda itu. Nama dia, saya tunjuk teruslah. Kalau sekolah, saya cadangkanlah. Untuk sekolah memang saya cadangkan ada mana tu untuk membuat kalau kita ada banyak audiens lah, kita nak buat hari anugerah ke, nak jemput mak ayah secara dalam talian dan sebagainya. Dengan ada benda tu, kita tak perlu bersusah-susah tukar stereo mix dah apalah. Nama dia Behringer Zenix 302 USB. Ini. Harga dia 220. Dia 220 Behringer Zenix 302. Dia bukan hanya untuk mix saja. Kalau dia ada banyak line ni. Kalau cikgu Afiza, saya rasa dia pakarlah bahagian audio ni. Dia mentor saya dulu berkenaan dengan audio ni. PA system dia pegang. Okey, ini dia punya ini. Ini kita boleh sambung kepada handphone pun boleh, dengan syarat kita ada dia punya itu. Kalau kita nak play video itu, dan kita tu video daripada handphone keluarkan kepada mix itu, sound daripada handphone pun boleh. Ini banyak kegunaan dia. Benda tu kecil saja. Kecil saja dan kita boleh adjust lah gain. Lepas tu kelebihan dia satu, dia XLR. Dia juga ada jack ini, jack 6.5mm. Selain itu dia pun ada jack
3.5mm yang kecil ini. Saya bukan nak promote tapi benda ni sangat membantu saya lah. Sangat membantu saya buat live, buat meeting online, buat kelas online dan sebagainya. Dia sangat membantulah. Harga dia RM220. Okey. Kalau tak itu audio mixer. Jadi ada soalan. Sebab yang ini dah yang last lah. Slide yang last. Kalau ada soalan, pertanyaan selain tu, bagaimana nak gabungkan 5GM berbantukan audio mixer? Mudah saja sebenarnya. Kita buat 5 link. Saya buat macam saya tunjuk saya tunjuk saya punya ni kalender kalender yang saya set sebelum ini. Okay, dia mana pada 2 hari bulan hari tu saya set 5 bilik 5 bilik ini GM ini 5 GM ini dan saya bukalah GM itu 555 dengan bantuan auto admit. Auto admit dengan attendance. Auto admit dengan attendance tu sangat membantulah. Dan saya susunlah. Susun seperti apa? Mana gambar tadi? Susun yang ni satu bilik, bilik satu ni pada skrin yang kedua. Lepas tu yang ini yang main lah. Yang ni bilik yang pertama main di mana PT ni tu dan saya tarik presentation ini, saya share Windows yang daripada bilik yang pertama ni. Bilik yang kedua share window yang bilik pertama, bilik ketiga pun share window bilik yang pertama, bilik keempat pun sama, bilik kelima pun sama dan juga setting audio tu hanya pilih setting yang daripada audio mixer saja. Yang lain semua mixer itu buat. Jadi bilik 2 pun dengar bilik 1, bilik 1 dengar bilik 2, 3, 4, 5 semua dengar sama sendiri. Dia boleh interact sama sendiri. Jadi dengan benda kecil itu membantu saya lah uruskan taklimat pengurus pasukan untuk olahraga merentas desa hari tu. Kalau untuk sukan lain, kalau olahraga tu dia ikut daerah kan. Tapi untuk merentas desa tu kita buat sekaligus straight daripada PT Negeri terus. Jadi sangat membantulah. Sangat membantu audio mixer itu. Okey. Tua pengetua pun okey. Kalau perlukan apa-apa bantuan bantuan ke apa secara dari segi teknikal saya boleh bantu sebab saya memang dalam tu Cikgu Tiup tu memang kita training ada part-part lah. Saya bahagian teknikal bersama dengan Cikgu Romi. Seperti cikgu-cikgu tahulah, saya belajar pun banyak daripada dia. Bahagian-bahagian teknikal ni, audio, video ini semua daripada dia lah. Dia kalau saya tak tahu pun saya tanya dia lah. Jadi kalau perlukan bantuan memang kita ni Cikgu Tiup ni memang untuk membantulah, untuk membantu seramai boleh supaya cikgu-cikgu lain pun boleh membantu orang lain. Macam itu. Jadi kalau ada pertolongan, kalau yang saya boleh tu, saya akan bantulah. Saya akan bantu dari segi teknikal. Okey, saya rasa ada soalan lagi. Saya rasa pula. Okey, kalau tak ada, nanti sebab saya pun ada bagi soft copy juga kepada cikgu-cikgu. Jadi saya minta cikgu-cikgu scan ataupun tekan link ini dan bagi feedback lah pada Padlet sempena saya punya taklimat LDP pada hari ini. Jadi saya minta maaf kalau sepanjang pembentangan saya ada sedikit kesilapan ataupun sebagainya, minta maaf daripada situ. Dan kalau perlukan apa-apa bantuan, jangan itulah, kontak je. Kontak saja. Cikgu Hafiza pun selalu WhatsApp dengan saya. Cikgu Siti pun selalu, Cikgu Siti Khadijah selalu WhatsApp dengan saya. Tanya itu, tanya ini. Okey, jadi saya rasa sekian dahulu daripada saya. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk bagi LDP kepada sekolah
Menengah Agama Haji Muhammad hari ini, dan saya serahkan kembalilah kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Mana pengacara? Ada. Ustazah bercakap ke apa Ustazah? Mic tak on. Ha? Mic. Biasa tu, kadang-kadang mic tak on, kita tak perasan. Oh, tak boleh. Suara boleh dengar tak? Dia minta pengusaha bercakap sikit ada. Ya, suara saya dengar tak? Suara saya? Dengar. Dengar, Okey, dengar. okey. Dengar okey. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Kalau cikgu rasa tak boleh nak cakap, saya cakap lah sikit . Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak Cikgu Fakhri atas perkongsian tadi. Saya dapat masuk on off macam tu apa saya tukar akaun tadi. Faiz tu anak saya tukar akaun dia. Saya terus masuk je tadi. Alhamdulillah. Masih banyak juga ilmu baru yang kita dapat daripada Cikgu Fakhri tadi. Saya harapkan guru-guru semua manfaatkanlah manfaatkan, sesuaikan atas keperluan kita. Saya tengok tadi yang dibentangkan tu semua kita perlulah sebab bila Cikgu Fakhri gunakan tu mana yang dia guna di sekolah. Okey. Dan kalau ada, tadi saya nampak tadi Teacher Rehan ada komen nak pinjam apa tadi, saya tak nampak teks yang sebelumnya. Okey. Kalau ada benda peralatan yang perlu sekolah beli, kita boleh beli insya-Allah. Okey. Terutama bila studio kita tu dah ada, mungkin studio itu kita boleh updatekanlah kemas kini dan dimanfaatkan untuk PDPC nanti. Bahkan kalau PDPR ni pun boleh kita fikirkan insya-Allah. Baik, Cikgu Fakhri, saya bagi pihak sekolah ucapkan terima kasih atas perkongsian yang sangat bagus, sangat menarik pada petang ni. Okey, jazakallah khairul jazak. Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Cikgu Fakhri. Semua cikgu-cikgu yang dapat menyertai kita punya ladap hari ini, insya-Allah mudah-mudahan semua, terutama cikgu-cikgu yang mahir ICT lah, dia akan lebih advance akan lagi lah. Contoh Rehan Fatin kan. Jadi yang cikgu muda-muda ni insya-Allah dia akan, saya rasa dia boleh guna benda tu berbanding cikgu-cikgu yang dah lama, contoh saya ni kan. Jadi susah sangat macam susah nak faham lah sebab tak tahu sangat kan dengan ICT ni. Jadi apa-apa pun insya-Allah ada orang yang boleh memanfaatkan apa yang Cikgu Fakhri bagi ni, dan ada yang mungkin dia akan ke depan sikit lah walaupun tak dapat banyak, insya-Allah sikit-sikit tu dapat lah. Okay. Jadi sekali lagi terima kasih Cikgu Fakhri. InsyaAllah kalau ada apa-apa masalah ke apa, mungkin adalah di kalangan cikgu-cikgu ni akan bertanya kepada Cikgu Fakhri insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada semua cikgu yang menyertai ladap kita hari ini. Akan kita tutup ladap kita hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah.